Setiap pasangan yang mendirikan rumah tangga pastinya mengimpikan untuk memiliki zuriat mereka sendiri bagi melengkapkan institusi kekeluargaan selain menjadi penyeri hidup. Namun tidak semua pasangan bernasib baik dalam mendapatkan zuriat di awal perkahwinan. Selain bergantung pada rezeki, kehamilan seseorang, ia juga bergantung pada tahap kesuburan suami isteri. Malah ada juga wanita yang menunda kehamilan mereka dengan memilih untuk membina kerjaya terlebih dahulu, dan ada juga yang hamil di lewat usia atas faktor lambat mendirikan rumah tangga. Diketahui bahawa kehamilan pada lewat usia mempunyai risiko yang tinggi. Wanita yang hamil pada usia 40 tahun berisiko 1/100 untuk mempunyai bayi sindrom Down, dan risiko ini meningkat secara mendadak selepas usia 40 tahun. Oleh kerana pelbagai risiko boleh terjadi, wanita yang ingin hamil di lewat usia disarankan untuk melakukan pemeriksaan prakahamilan serta menjaga berat badan dan pemakanan harian mereka. Namun sejauh manakah kesedaran dan tahap kefahaman golongan wanita tentang pentingnya mengambil tahu risiko hamil di lewat usia? Apakah cara terbaik dalam mengurangkan risiko tersebut? Hamil lewat usia ini adalah topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Dan Sugi, kalau kita ingat, dunia sebenarnya pernah digemparkan dengan berita di mana seorang wanita India yang melahirkan bayi lelaki pada usia 70 tahun menerusi kaedah persenyawaan in vitro ataupun IVF, manakala suaminya pula berusia 79 tahun. Tidak mustahil sebenarnya bagi mereka yang berada di lewat usia untuk melahirkan anak, untuk konsif dan sebagainya. Betul. Dan hari ini pun dalam era moden ini ramai juga yang memilih untuk mempunyai anak di usia yang lewat kerana kaedah-kaedah seperti IVF ini. Tapi hari ini kita nak tanyalah kepada pakar-pakar kita, adakah risiko kepada bayi dan ibu ini boleh kita ubah persepsi ini? Apa yang perlu mereka tahu? Dan tanpa melengahkan masa, kita bersama dengan Dr. Muhammad Faizal Ahmad selaku pakar reproduktif Oncofertility Pusat Reproduktif Termaju HCTM UKM Ceras. Selamat tengah hari, Doktor. Assalamualaikum, Doktor. Selamat, terima kasih kerana menjemput. Terima kasih kembali kepada Dr. Faizal. Dan kita juga bersama dengan Profesor Madya Dr. Khadijah Alavi yang merupakan pensyarah kanan Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Assalamualaikum, Prof. Apa khabar? Selamat tengah hari, Prof. Waalaikumsalam. Khabar baik. Terima kasih kepada keduanya kerana sudi bersama dengan kami dan seluruh penonton wanita hari ini untuk bercakap tentang hamil lewat usia. Ya, betul. Baik, kita mulakan dahulu perbincangan kita hari ini bersama dengan Dr. Faizal. Dr. Faizal, kalau kita lihat secara amnya dari sudut medical, advanced maternal age yang dikaitkan dengan wanita berusia lebih 35 tahun yang hamil buat kali pertama. Itu mungkin definisi dari sudut medical yang doktor sendiri boleh terangkan lebih lanjut. Apakah sebenarnya definisi hamil lewat usia, doktor? Okey, Suji, kalau kita berbicara mengenai hamil lewat usia, ada dua definisi yang kita guna. Yang lebih muda kita panggil 35 tahun ke atas, kita kenal pasti sebagai advanced maternal age. Advanced maternal age dah 35 tahun. Kalau dulu tak kahwin umur 25 pun dah kira anak dara tua, kenapa tak kahwin? Takut. Kalau kita tengok pula, kalau elderly pregnancy, kita ambil cut-off point dia 40 tahun. Klasifikasi 35 dan 40 tahun ni dibuat oleh Badan Antarabangsa kerana mereka mengklasifikasikan kandungan melebihi 35 tahun ke atas sudah pun mempunyai risiko-risiko tertentu yang akan menyebabkan kehamilan tersebut berisiko. Contohnya kencing manis, darah tinggi, dan risiko-risiko kromosom yang tak normal seperti Down syndrome dan sebagainya lah. Jadi kalau kita nak berbicara mengenai kandungan lewat usia, kita suka mengatakan bahawa lewat usia itu adalah selepas 35 tahun, tapi kandungan yang lebih lewat adalah 40 tahun ataupun elderly pregnancy. Okey, baik. Doktor, sekarang kita dah faham kehamilan lewat usia ni 35 tahun ke atas ataupun 40 tahun ke atas. Dan tadi doktor ada menyentuh dari sudut risiko. Mungkin doktor boleh bahagikan risiko ini, pertama kepada risiko terhadap bayi yang dikandungkan dan keduanya risiko terhadap ibu yang mengandung di lewat usia ni. Silakan, doktor. Okey, kalau kita berbicara mengenai ONG, kita akan berbicara mengenai bayi dan juga ibu.
sebelum mengandung kita akan mengenal pasti apakah risiko ibu kalau mereka mengandung di usia lewat. Terutama yang kita akan kenal pasti adalah kencing manis. Kalau kita buka buku merah yang diberi oleh Kementerian Kesihatan, risikonya bermula seawal 25 tahun. Justru semua pesakit kita yang berumur 25 tahun ke atas kena screen atau menjalani ujian untuk kencing manis. Apatah lagi kalau 35 tahun ke atas, mana mungkin risikonya lebih tinggi. Nombor 2 adalah risiko pada ibu lebih kepada darah tinggi, di mana kita tahu darah tinggi ketika mengandung sangat-sangat berbahaya kerana risiko sawan dan juga risiko menyebabkan stroke dan sebagainya ketika hamil sangat tinggi. Untuk bayi pula, selalunya kita akan kaitkan dengan kromosom yang tak normal. Kromosom yang selalu kita kenal pasti adalah Down syndrome, iaitu trisomy 21. Tapi ada lagi kromosom yang juga selalu kita tengok, iaitu Edward, kromosom 18 dan juga patau, iaitu kromosom 16. Di mana kromosom Edward dan patau ni jarang dibicara kerana kalau bayi menghidap patau ataupun Edward, dia akan meninggal sejurus lepas kelahiran. Jadi kita tak nampak itu. Tapi Down syndrome ni kita kena memastikan ibu tersebut kita panggil tu bersedia untuk melahirkan anak Down syndrome dan bagaimana sokongan yang kita boleh berikan kepada mereka. Kalau kita kenal pasti, kalau 35 tahun ke atas, risiko untuk Down syndrome ni 1 kepada 350. Tapi kalau kita tengok Badan Dunia mengatakan bahawa 1 kepada 40 ataupun 80 orang pada usia 40 tahun akan mendapat baby Down syndrome. Okey, justru bila faham risiko pada ibu dan juga bayi itu bertambah dengan peningkatannya usia ibu. Okey, baik. Dan doktor, sekarang ini memang seperti mana yang kita tahu ada banyak ujian test yang boleh dilakukan sewaktu bayi dalam kandungan kan untuk ibu mengetahui sama ada baby itu ada apa-apa komplikasi termasuklah Down syndrome. Tapi adakah cara lain untuk kita elak daripada ini berlaku? Okey, sebenarnya kalau kandungan lewat usia ni, kalau kita punya jodoh kita di hujung usia, kita kena tahu bahawa keupayaan kita untuk dapat anak pun dah semakin menurun. Dari segi usia telur ataupun ovari, kita boleh ukur dengan satu ujian darah, nama dia anti-Mullerian hormone. Sekiranya anti-Mullerian hormone dah rendah, kita akan syorkan pesakit menggunakan kaedah in vitro fertilization ataupun kaedah bayi tabung uji. Di mana dia boleh melakukan serampang 2 mata, dia boleh memilih untuk hamil mungkin satu ataupun kembar pada usia ini, dan juga boleh membuat satu kita panggil uji kaji PGD ataupun pre-genetic testing, di mana kita akan membuat satu tisu biopsi ke atas embrio yang kita hasilkan melalui tabung uji, dan kita akan mengenal pasti kromosom-kromosom yang berada dalam embrio tersebutlah, susunannya jadi sempurna. Sekiranya kita dapati kromosom tersebut tidak sempurna dan mewakili sindrom-sindrom yang kita tidak mahu, dan kita boleh menyahgunakan kromosom tersebutlah. Justru di Malaysia kita sudah ada kaedah PGD untuk mengelakkan pasangan yang berisiko dan hamil lewat usia memilih untuk melakukan kaedah PGD, di mana dapat memilih embrio yang berkualiti. Dalam Islam juga kalau kita ada langkah untuk mencegah, apatah lagi untuk mengelakkan kita daripada menghadapi mudarat, ini salah satu usaha yang kita boleh buatlah untuk mengelakkan. Tapi sekiranya dari segi normal, kita nak bersama dan melahirkan anak secara normal, usually kita akan menasihatkan ibu untuk mengambil suplemen-suplemen yang membolehkan kualiti telur itu lebih sempurna, seperti DHEA, vitamin D dan juga Coenzyme 10 yang banyak mempunyai bukti-bukti kajian untuk meningkatkan kualiti telur, di mana kita boleh tidak langsung memastikan baby yang dilahirkan itu sempurna dari segi susunan kromosom. Okey, baik. Dan doktor bercakap mengenai telur ni juga kan, macam kita tahu wanita kita ada biological clock kita. Dan saya terbaca satu artikel berkenaan dengan seorang selebriti di negara seberang, iaitu Luna Maya, yang mana sekarang ni sudah pun berusia 38 tahun. Dan saya kira ramai juga wanita-wanita di Malaysia boleh relate dengan Luna Maya, yang mana mereka mementingkan kerjaya dan sebagainya ataupun belum tiba jodohnya lagi. Dan Luna Maya berkata yang dia sudah bekukan ovumnya, jadi beliau tidak rasa takut-takut untuk berkahwin lewat kerana sesi pembekuan ovum ini telah pun dilakukan 4 tahun yang lalu. Jadi mungkin doktor boleh terangkan sedikit tentang teknik pembekuan ovum ini. Adakah ianya dibolehkan dalam konteks Malaysia dan juga dari sudut pandangan Islam, bagaimana doktor?
Okey, Cik, Luciana baru kahwin kan? So, tanya kan? Alright. So sebenarnya bila kita tengok dari segi pembekuan telur, sebenarnya benda ni bukan benda yang baharu. Kebanyakan negara-negara maju telah pun memperkenalkan sistem ini sebagai salah satu sistem dalam perubatan negara masing-masing. Di mana sekiranya pesakit ataupun wanita tersebut masih lagi belum memikirkan untuk berumah tangga tapi telah pun melebihi usia 34 tahun ke atas, mereka akan dibenarkan untuk membekukan telur. Telur yang dibekukan ketika usia tersebut dan digunakan pada usia akan datang akan menyebabkan telur itu lebih sempurna sebab usia telur itu dibekukan masa usia yang muda. Dari segi kromosom, dari segi dia punya susunan jin dan sebagainya masih lagi baharu walaupun diguna pakai umur 70 tahun, 60 tahun dan sebagainya. Jadi adalah satu benda yang kita katakan teknologi yang boleh diguna pakai. Namun dalam konteks Malaysia sebagai pakar onko fertility, sebenarnya membuat pembekuan telur untuk pesakit-pesakit kanser yang belum berkahwin. Kerana ini sahaja yang dibenarkan oleh syarak kerana ada setengah pendapat mengatakan bahawa pembekuan telur untuk penggunaan masa akan datang tanpa penyakit-penyakit yang berbahaya tidak dibenarkan kerana menyebabkan masalah mazhab dan sebagainya lah. Jadi mengatakan bahawa ini tidak dibenarkan dalam Islam dan setakat ni di Malaysia kita tak buat lagi untuk Muslim lah. Tetapi untuk pesakit kita yang bukan beragama Islam, kebanyakan saya rasa pusat perubatan di Malaysia telah pun menawarkan pembekuan telur tersebut lah. Pembekuan telur ini dibuat dengan cara kita memberi ubat, merangsangkan ovari supaya menghasilkan telur. Kalau kita tengok kita haid kita yang biasa dia menghasilkan satu telur sahaja, tapi kita menggunakan ubat, dia akan menghasilkan 5 ataupun 10 telur serentak dalam satu vital ovari. Di mana telur-telur tersebut kita boleh sedut dan kita boleh bekukan dalam liquid nitrogen dan kita akan guna pakai pada masa akan datang. Wow, baik. Tapi doktor ada sebarang risiko ataupun komplikasi tak berkenaan dengan pembekuan telur? Okey, ini dah macam konsultasi kat klinik saya. Sedikit doktor sebelum kita paparkan VT personalized. Risiko dan komplikasi usually dia sangat minimal, di mana bila kita membuat benda yang melebihi daripada apa yang badan kita boleh, terutama bila kita memberikan jumlah hormon yang agak tinggi, kita akan menjadi bloating, perut rasa seku, muntah dan sebagainya. Dan komplikasi yang paling kita nak elakkan adalah hyperstimulation syndrome ataupun ovarian hyperstimulation syndrome, iaitu OHSS, di mana dia akan ada masalah dari segi pernafasan dan sebagainya. Tapi kebanyakan komplikasi ini bersifat sementara. Dalam 2-3 hari lepas kita dah sedut telur, usually komplikasinya akan berakhir dengan sendirilah. Tak perlukan apa-apa rawatan sebenarnya. Jadi ini adalah antara, boleh dikatakan ini pilihan masing-masing doktor bagi mereka yang mungkin takut, saya meningkat usia fertility, kesuburan saya semakin berkurang, kualiti telur saya pun semakin menurun kan. Baik doktor dan juga Prof yang masih dalam talian, kita nak kongsikan bersama dengan anda dan juga penonton kisah peribadi daripada seorang wanita ini. Jadi jom kita saksikan sendiri. Siapa sangka pengalaman hamil di lewat usia mampu memberikan satu kenangan yang manis dan terindah buat wanita yang mengimpikan untuk menimang cahaya mata. Seperti yang dialami sendiri oleh wanita berusia 46 tahun ini, Ruzianti Sarkam, yang kini telah 8 bulan melahirkan zuriat ke-6. Pada awalnya, dia berasa sedikit takut kerana keadaan kesihatannya yang boleh menyebabkan pelbagai risiko berlaku. Perasaan saya bila mengetahui yang saya ini mengandung, macam-macam perasaan ada, bercampur bau. Perasaan sedih, takut, suka, teruja. Takut sebab kita ni dah berusia kan, umur 45, 44 waktu tu. Macam kita mampu ke dengan keadaan umur macam ni. Doktor sarankan supaya kita orang yang ibu-ibu mengandung yang lewat usia ni supaya lebih banyak berehat, supaya lebih banyak berehat. Sikap positif terhadap kandungan yang dibawa di lewat usia, Ruzianti akui pada awalnya dia juga berasa sedikit malu. Namun sokongan dari suami serta keluarga yang menguatkan semangatnya sepanjang 9 bulan itu. Alhamdulillah lah, Allah bagi rezeki kita di hujung waktu macam ni. Itulah jadi peneman kita nanti. Di sini kekuatannya daripada suami lah. Suami yang memberi dorongan, memberi kekuatan, memberi semangat. Memberi semangat kepada saya.
anak-anak, sebab mereka lah dapat banyak membantu saya semasa saya hamil waktu lewat usia ni. Tidak mempunyai perbezaan yang banyak dari segi alahan ketika hamil, Ruzianti juga turut berasa bersyukur kerana tidak mengalami sebarang komplikasi ketika hamil mahupun ketika bersalin. Selain mengamalkan diet makanan, dia kebiasaannya akan meluangkan masa dengan berehat dan tidak melakukan sebarang aktiviti berat. Komplikasi pada baby masa saya mengandung, waktu tu saya ni alhamdulillah saya tak ada masalah waktu mengandung, cuma pada waktu itu saya ada darah tinggi dan cuma ada kencing manis. Jadi doktor sarankan supaya saya mengawal pemakanan, ambil diet sebab takut baby besar waktu tu. Alhamdulillah pada waktu sekarang ni bagi pihak klinik sentiasa memantau, terutamanya bila kita dilewat usia, dia punya pemantauan lebih teliti. 14 tahun perbezaan jarak dengan kandungan sebelumnya, bagi dia tidak semua orang berpeluang yang sama seperti dirinya. Merasa gembira dan teruja kerana masih mampu untuk hamil di lewat usia. Bagi Ruzianti dan keluarga, ini merupakan salah satu peluang dan pengalaman yang tidak akan dilupai sampai bila-bila. Seronoknya adik-beradik ramai, anak ramai kan. Tahniah kami ucapkan kepada Puan Ruzianti sekeluarga yang saya kira boleh dijadikan pembakar semangat juga kepada ibu di luar sana yang sedang hamil lewat usia. Tapi kan Suki, tadi Puan Ruzianti ada berkata tentang dirinya sendiri juga ada berasa sedikit malu dan juga rendah diri apabila hamil di lewat usia. Ini yang kita nak tanya kepada Profesor Madya Dr. Khadijah Alavi. Prof, masih di talian ke? Masih okey. Okey, Prof. Kalau Prof boleh terangkan bagaimana sebenarnya emosi ibu yang sedang mengandung apatah lagi di lewat usia ini juga sebenarnya memainkan peranan untuk menentukan risiko yang bakal dihadapi oleh bayi yang dikandungkan itu dan juga ibu yang sedang mengandungkan. Okey, kita dengar tadi kan daripada slot tadi itu, saya dapati bahawa perasaan dia menyatakan perasaan malu. Perasaan malu tu pasti ada sebab orang sekeliling kita tu akan mengatakan dah tua-tua pun dan ada anak ya. Itu perkataan yang sangat-sangat sensitif lah pada saya. Jadi seperti yang Dr. Faizal juga kata, hormon, perubahan hormon ya. Perubahan hormon ni juga akan mempengaruhi kita punya psikologi, emosi dan sebagainya. Jadi ada dua perkara ni. Satu daripada dalam jiwa kita juga dan satu lagi daripada luar. Jadi ini akan menjadikan seseorang ibu lewat usia akan rasa confused. Bagaimana dia nak berhadapan dengan masyarakat. Bagaimana dia nak bawa diri dia yang begitu kan. Jadi dengan penyakit apalagi ya kencing manis, darah tinggi itu adalah perkara biasa sekarang ni. Yang kedua adalah selepas melahirkan. Itu sebelum melahirkan dan proses 9 bulan tu dia kena bawa baby tu. Dan selepas melahirkan juga mereka akan ada postpartum ada orang kata ada masalah-masalah yang berkaitan dia tak boleh cope dengan diri mereka, tak boleh cope dengan environment dan sebagainya. Jadi itu beberapa isu. Satu lagi bila anak tu membesar, anak bagaimana dibawa nak umur dah 50 lebih ni. Mana nak bawa hantar sekolah, dia kata cucu pula, ini cucu ke? Jadi all kind of perkara-perkara yang perlu wanita kena bersedialah untuk menjawab. Jadi itulah beberapa perkara yang akan mengganggu emosi seseorang wanita. Betul. Dan Prof, selain daripada kesihatan tubuh badan kita, kesihatan mental dan juga state of emotion kita itu juga perlu dititik beratkan. Tapi Prof, mungkin Prof boleh ceritakan juga, adakah bayi yang dilahirkan oleh ibu yang lewat usia mereka lebih matang jika nak dibandingkan dengan wanita yang melahirkan pada usia jauh lebih muda?
Ya, itu saya mengakulah yang itu memang betul, dan saya sendiri pun memang agak lewat jugalah kahwin Aha. dan pun mempunyai anak. Jadi saya boleh nampaklah dia punya produk tu. Okey. Minta maaf saya kata produk yang kita lahirkan semasa kita matang wanita. Sebenarnya selepas umur 30 tu, macam Dr. Faizal kata 30 ke 40. Waktu itu kita wanita memang dah matang dari segi kerjaya, dari segi emosi, how to handle problem, crisis ke whatever happen in our mid life crisis tu kan, kita dah capai lah. Maknanya pada ketika itu apa pun environment punya issues or hormone issues, kita boleh berhadapan dengan baik. Ni saya nak ceritalah waktu saya kecil dulu ya. Ini adalah perkara biasa di mana anak dan ibu melahirkan sekali. Okey. It's normal. Dulu-dulu it's normal because katakanlah my mother marriage in umur 9 tahun. Kakak saya yang sulung marriage umur 16 tahun. Jadi ibu saya bersalin umur 45, kakak saya pun bersalin juga. Jadi dalam beberapa keluarga kita di Malaysia, kita mempunyai kelahiran ibu dan anak hampir sama. Jadi I think tak adalah masalah sangat berkaitan dengan isu malu dan sebagainya lah. Ini perlu diperbaiki. Dari zaman dulu, saya rasa Dr. Faizal pun boleh tahu ini dalam budaya kita, kita tak macam orang barat. Kita melihat ada kecantikan badan, kecantikan muka, kita tak macam tu. Budaya Asia, tak kiralah bangsa apa sekalipun, kita sangat-sangat menghormati orang yang melahirkan anak. Kita meriahlah. Kalau melahirkan anak tu satu perkara yang saya rasa memberi rahmat, memberi rezeki. Jadi orang sekeliling masyarakat kita, jiran kita memang tertunggu-tunggu kelahiran-kelahiran yang baru ni. Jadi sebab kita ada birthday party, kita ada macam-macam party sebenarnya. Betul? Okey, baik, dan terima kasih Prof. Ya, terima kasih Prof atas perkongsian pengalaman Prof sendiri ya. Dan kita akan bersama dengan Dr. Faizal, tapi sebelum kita nak bertanya dengan Dr. Faizal, apa kata kita saksikan dahulu ini tips pemakanan dan senaman buat wanita-wanita yang ingin hamil ataupun sedang hamil lewat usia. Jom kita saksikan. Memiliki tubuh badan dan kandungan yang sihat menjadi satu impian buat semua wanita hamil, terutamanya mereka yang hamil di lewat usia. Terdapat pelbagai jenis kaedah dan teknik yang boleh dilakukan oleh ibu mengandung bagi mengurangkan kesakitan serta sakit sendi ketika hamil. Antaranya ialah seperti dengan melakukan senaman serta menjaga pemakanan harian. Okey, untuk senaman yang pertama, yang penting untuk ibu-ibu hamil adalah gym ball exercise. Okey, di mana melalui dalam gym ball exercise ni sendiri kita ada beberapa movement lah. Okay, jadi saya akan tunjukkan movement yang pertama, iaitu pelvic tilt. Okey, pelvic tilt maksudnya pelvic girdle tu kita nak gerakkan dia ke depan dan ke belakang, ke depan dan ke belakang. Baik, saya tunjukkan pada model kita hari ini. Arina boleh turn your body to that side. Okey. So duduk di atas gym ball, make sure kaki, sendi peha dan sendi lutut serta kaki berada dalam 90 degree. Okey. Jadi untuk anterior and posterior pelvic tilt, kita just gerakkan pinggul ke depan dan ke belakang. Okey, ke depan dan ke belakang. Ini untuk meningkatkan flexibility sendi pinggul lah bagi ibu-ibu. Biasanya kalau makin bertambahnya berat janin, makin membesarnya bayi di dalam rahim, pelvic kita akan tend to be rigid, dia akan jadi keras. Jadi ini akan meningkatkan risiko sakit belakang bagi ibu-ibu ni. Okey. Kemudian pergerakan yang kedua adalah side tilting, ke kanan dan ke kiri. So body straight, cuma gerakkan pinggul sahaja, kanan kiri, kanan kiri. Okey, dan pergerakan yang ketiga adalah rotation. Maksudnya kita nak buat bulatan.
So ibu akan bergerak membuat bulatan daripada kanan ke kiri. Full rotation, bergerak secara slow and steady. Okay, bagi ibu-ibu yang hamil biasanya mereka akan rasa lega dengan pergerakan yang begini sebab memang dah biasanya waktu hamil memang kita akan rasa lenguh dekat bahagian pinggul dan tulang belakang lah. Jadi ini sangat-sangat membantu. Kalau without equipment, kita boleh fokus kepada exercise yang boleh meningkatkan kekuatan otot belakang dan juga punggung. Okay, jadi exercise yang paling basic dan penting adalah half squatting. Okay, body straight and slowly you go down. Ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. And kita hold for about 5 seconds. Okay, jadi anda sebenarnya sedang membina kekuatan pada otot di bahagian belakang, punggung dan juga peha. Okey. 1, 2, 3, 4, 5 and up. Senaman untuk menguatkan tulang belakang. Okey, salah satu yang puan boleh buat, okey, bengkokkan kedua belah kaki. Alright. Bengkokkan kedua belah kaki, kemudian dalam posisi yang begini, okey, tangan di tepi dan cuba angkat punggung ke atas. Angkat punggung ke atas. Right. Dan cuba untuk tahan selama 5 saat. Okey, 5 ke 8 saat lah. 1, 2, 3, 4, 5 and down. Main meals dan snacking time. Okey, kalau main meals, kita nasihatkan untuk ibu-ibu yang ingin mengandung pada lewat usia ataupun yang dah mengandung pada lewat usia untuk menukar pola pemakanan daripada yang kurang berkhasiat kepada makanan yang betul-betul berkhasiat. Sebab kita nak menjaga dari sudut pembesaran bayi kan, dan juga kita nak menjaga nutrisi itu supaya dia betul-betul sampai kepada sel-sel tubuh kita. Contohnya macam daging merah, okay, sayur-sayuran yang berdaun hijau, itu semua mempunyai sangat banyak vitamin, mineral dekat dalam tu. Amat penting bagi wanita hamil, terutamanya bagi mereka yang lewat usia, untuk melakukan senaman ringan agar kesihatan diri dan kandungan akan sentiasa terjaga. Pengurusan diri dengan melakukan senaman dan menjaga pemakanan dapat membantu mengurangkan rasa sakit atau alahan ketika mengandung, dan ianya juga dapat membantu melancarkan proses bersalin. Yana dah ambil tips tadi, tips pemakanan dan itulah, senaman. saya tengah taking note. Okey. Sebab apa tak Sugi? Kalau kita lihat pemakanan yang sihat, bersenam ni bukan sahaja kepada mereka yang mengandung, apatah lagi mengandung di lewat usia, tetapi kita yang belum berkahwin, nak cakap kita yang belum berkahwin, saya dah berkahwin, terlupa pula. Wow. Yang belum berkahwin, orang muda pun perlu mengamalkan gaya hidup sihat. Baik, kita berbalik kepada Dr. Faizal dan Prof. Dr. Faizal, mungkin di sini boleh kita berbalik pada soalan yang berkait dengan juga dengan perkongsian Puan Ruzianti tadi ya. Doktor, kita kaitkan AMA, Advanced Maternal Age, dengan wanita berumur lebih 30 tahun ataupun elderly 40 tahun yang hamil buat kali pertama. Tapi adakah risikonya sama buat wanita yang hamil lewat usia tapi anak kedua, ketiga, keempat dan seterusnya? Sebenarnya hamil anak pertama atau kedua, ketiga tu kita panggil parity, dia tak ada beza. Kalau memang ibunya berusia 40 tahun ke atas, kandungan kelima ke, keenam ke, pertama ke, dia tak ada beza sangat dari segi risiko terhadap baby ataupun kepada ibu, kerana risiko darah tinggi, kencing manis itu dia sama berdasarkan umur tersebut. Namun dari segi pengalaman dia mungkin berbeza, kerana kalau anak yang kelima ke enam, dia tahu bahawa dah biasa mengandung, dah tahu cara nak meneran ketika bersalin dan sebagainya. So anxiety tu ataupun kebimbangan tu tak ada lah. Cuma dia jadi deja vu. Dah deja vu balik kan, dah teringat balik masa lawyer dulu. Tapi kalau yang pertama ni, yang baru hamil kata umur 40 tahun ni, ni macam-macam. Jadi dia mengidap benda lain lah, dia tanya suplemen apa yang dia boleh makan dan sebagainya. Dia tak ada experience dalam benda tu lah. Tapi dari segi risiko, bagi saya dia lebih kurang sama, kerana risiko bukan terletak kepada bilangan anak yang ada, tapi lebih kepada umur ibu tersebut lah. Okey. Dan doktor, kalau boleh punya Yana, saya ada soalan tambahan. Biasanya kalau bukan mengikut medical, tapi biasa orang katalah awak dah meningkat usia, tenaga awak kurang, awak tak boleh nak push bila awak nak meneran, bila nak melahirkan anak. Jadi lebih baik kalau buat C-section. Itu benar ataupun tidak, doktor? Pendapat doktor sendiri. Okey, C-section ataupun beranak biasa ni di Malaysia ni dah jadi macam benda yang sama. Ada setengah pesakit kita memang
dia sangat sukakan C-section sebab dia rasa benda tu dia boleh kontrol. Anak dia nak lahir 12 hari bulan 2, 2022 dia nak section masa tersebut. Atau setengah dia dah pergi tengok Feng Shui nak kena lahir pada pukul 11.35 pagi. So kita pun kena arrange operation masa tu. Tapi sebenarnya dari segi dari segi kita sebagai pakar perubatan, kita lebih suka ibu tersebut untuk melahirkan normal sebab kita punya fitrah kelahiran kita memang boleh lahir secara normal. Tapi kalau pesakit kita hamil dia lewat usia tapi dia telah berumah tangga katakan 10 tahun ataupun 12 tahun di mana tiba-tiba Allah bagi rezeki dia masuk umur dia 41 tahun. So maksudnya kita akan katakan kandungan ini diklasifikasikan sebagai precious pregnancy. Precious pregnancy ni maksudnya kandungan yang ditunggu-tunggu. Justru akan menyokong ibu ini kalau dia bersifat bimbang terhadap keselamatan bayi dan mahukan satu keadaan yang boleh dikawal dan dikontrol. Justru kita ada term maternal request ataupun request daripada ibu yang mahukan anak dilahirkan secara C-section di mana saya rasa rata-rata di Malaysia sudah pun menerima. Bukan lagi kalau macam ibu minta nak Caesar, kita akan marah ibu tersebut kata awak ni tak nak buat apa, tak, bukan macam tu. Kadang-kadang pesakit takut nak minta sebab dia kata orang cakap jangan minta nanti doktor marah. Tak, sekarang doktor lebih bersikap terbuka dan lebih memahami isi hati ibu di zaman sekarang lah. Baik. Yang penting kena ada ilmu dulu Sugi. Nak pilih yang mana tergantung. Tetapi kan Prof dan juga Doktor, di hujung perbincangan kita ni banyak sebenarnya yang dah dikongsikan oleh anda berdua. Tetapi kan Prof, kalau tadi kita bercakap tentang untuk rasa malu, untuk avoid rasa malu tu dan sebagainya, saya kira support dan juga sokongan ini juga memainkan peranan yang penting dari suami dan juga dari anak-anak. Adik-beradik yang lebih berusia ni kan, yang lebih tua ni mungkin boleh memberi sokongan dan juga kata-kata semangat kepada ibu yang hamil di lewat usia. Pendapat Doktor, Prof, dan juga mungkin boleh beri kesimpulan untuk topik kita pada hari ini. Silakan Prof. Okey. Jadi inilah satu perkara yang sangat penting bila berlaku elderly pregnancy ya. Sokongan daripada suami pertamalah. Suami kena support 100%. Kemudian begitu juga ahli keluarga yang lain lah. Kalau dia ada anak, pun boleh menyokong. Begitu juga adik-beradik dan jiran tetangga juga ya. Kena support. Jadi kalau kita balik kembali kepada kita punya traditional way is community akan support. Sebenarnya kalau berlaku hamil dan kita ada makanan, jiran akan hantar makanan, kawan-kawan Ayu suka makan apa contoh so gitu sweet. lah ya. Jadi sharing of food is given some kind of macam sejukkan hati lah. Sebab ibu dia punya hormon dia tak turun naik because that hormon juga kadang-kadang rasa dia tak boleh masak kan. Jadi dia macam teringin nak makan ke apa, macam sekarang ni okeylah ada food panda ke Grab ke, dia order je by online kan. Dia nak makan apa sahaja boleh, tapi the support should be from the within the family and the community lah. Jadi tidak ada rasa malu, ini saya punya kesimpulan lah ya. Tidak ada rasa malu atau segan sebab Malaysia memang memerlukan lebih ramai anak-anak. Jadi kita sekarang ni shrinking of reproduction. Jadi saya sangat menyokonglah tak kiralah apa umur kita sekalipun dengan teknologi perubatan, teknologi kesihatan yang ada dekat Malaysia sangat-sangat support kepada wanita-wanita di luar sana. Jadi saya satu lagi lah, don't worry about what people say about kita. Sebenarnya kita yang create the emotion. Kita yang create kita punya hormon. Jadi saya nak ingatkanlah Nabi Zakaria umur 90 tahun boleh berdoa lagi dengan Tuhan. Begitu bersemangatnya dia nak ada anak. Jadi why not kita cuba in that age kita pun boleh ada anak, insya-Allah. Kesimpulan cukup positif. Betul. Terima kasih Prof Madya Dr. Khadijah dan juga Dr. Muhammad Faizal Ahmad. Kami berharap yang apa jua yang dikongsikan oleh mereka hari ini memberikan anda pencerahan. Yang penting ini pilihan kita. Kita harus mendapatkan ilmu yang
kita patut dapatkan. Kita jangan dengar-dengar daripada orang lain. Betul. Kita guna ilmu 20-30 tahun yang lalu. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Muhammad Faizal Ahmad, pakar reproduktif dan onkofertility, Pusat Reproduktif Termaju HCTM UKM, dan Profesor Madya Dr. Khadijah Alavi, Pensyarakanan Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM, di atas perkongsian sebentar tadi. Assalamualaikum, jumpa lagi, stay safe. Terima kasih Doktor dan Prof. Bye. Jadi Sugi, kalau Sugi, bila Sugi merancang untuk berkahwin dan ada planning ke untuk dapat anak pada usia sekian-sekian? Kita berhenti berehat dahulu. Kembali selepas ini. Di Wanita Hari ini. Salam cepat-cepat ke?